Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Bersama kita menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menyebarkan sebarang maklumat sensitif yang menyentuh isu 3R. Dan dalam masyarakat berbilang kaum ini, agama dan bangsa kita seharusnya meraihkan persamaan kita sebagai rakyat Malaysia, bukan wujudkan jurang perbezaan yang boleh memecah belahkan kita semua. Sekiranya anda melihat mana-mana sebaran di media sosial yang menyentuh isu 3R, segera laporkan kepada pihak berkuasa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Khamis 18 Januari 2024 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Wujud pelbagai pelaburan kononnya patuh syariah di media sosial. Ayat pancingan skema ini antaranya adalah kami menawarkan pelaburan yang mudah dan patuh syariah. Juga ada pasukan profesional untuk bawa jalan. Bukan anda yang dibawa jalan, tetapi wang anda yang dibawa lari. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Kewangan, orang ramai diminta berwaspada dengan tawaran pelaburan kononnya patuh syariah di media sosial. Semak senarai amaran pengguna kewangan sebelum membuat keputusan untuk melabur di bnm.my/fca. Adakah anda ada terlihat atau menerima poster seumpama ini berkenaan pengeluaran khas KWSP 2024 di media sosial? Awas, jangan mudah terpedaya. Sekiranya anda terlihat poster palsu seumpama ini, jangan mudah terpedaya pada pautan link yang disertakan bersama hebahan poster ini. Jangan sesekali klik pada link yang diberikan kerana itu adalah taktik skamer untuk mencuri maklumat peribadi dan perbankan anda. Menurut kenyataan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, awas jangan terpedaya dengan maklumat tidak tepat. Sentiasa berhati-hati dengan maklumat yang diperolehi. Dapatkan maklumat sahih hanya di laman sesawang dan media sosial rasmi KWSP. Anda juga perlu berhati-hati dan waspada terhadap kewujudan akaun palsu yang menggunakan nama Kuala Lumpur International Airport. Menurut kenyataan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB, untuk makluman, pihak MAHB hanya mempunyai satu halaman Facebook rasmi sahaja, iaitu Malaysia Airport Official dengan lencana pengesahan iaitu Verified Badge. Dan seterusnya kami bawakan kepada anda, masih lagi disebarkan maklumat palsu ini berkaitan benarkah laluan Persatuan Kuantan Segamat di kilometer 72 telah dibuka. Mohon anda hentikan penyebaran maklumat palsu ini di media sosial. Untuk makluman, menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Pahang, menafikan maklumat yang tersebar luas melalui aplikasi WhatsApp dan video bahawa laluan Persekutuan FT12 iaitu Kuantan Segamat kilometer 72 telah boleh dilalui atau dibuka serta ditutup mengikut jadual kerja pihak Jabatan Kerja Raya. Untuk makluman orang ramai, laluan tersebut masih ditutup seperti notis pemberitahuan penutupan jalan yang dikeluarkan oleh JKR Daerah Pekan sebelum ini. Dan kerja-kerja pemasangan Bailey Bridge di lokasi berlakunya runtuhan masih lagi giat dilaksanakan. Laluan tanah di sebelah Bailey Bridge juga hanya dibina sementara di atas pembentung yang telah runtuh untuk melancarkan kerja-kerja di tapak dan dikuatiri tidak selamat dilalui oleh pengguna jalan raya. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, anda boleh layari laman sesawang rasmi JKR Daerah Pekan. Ingat penonton, skamer sering menggunakan taktik menyebarkan maklumat mengenai bantuan yang disertakan link iaitu pautan link untuk anda membuat semakan. Jika perlu, sentiasa membuat semakan sebelum mempercayai sesuatu maklumat. Ini berkaitan infografik dan pautan permohonan bantuan warga emas sebanyak RM500 yang dikreditkan secara bulanan adalah tidak benar. Menurut kenyataan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ingin memaklumkan bahawa informasi yang tular di aplikasi Telegram dan media sosial berhubung dengan bantuan warga emas JKM RM500 adalah palsu.
Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menekan pautan atau link tersebut dan jangan mendedahkan maklumat peribadi anda. Dapatkan maklumat yang tepat mengenai bantuan JKM hanya di laman portal rasmi JKM sahaja. Sebarang pertanyaan boleh hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri dan Daerah. Sila layari laman sesawang www.jkm.gov.my untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Ikuti sumber kenyataan daripada Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkenaan video tular pemandu Hilux halang laluan ambulans dikenakan tindakan. Kejadian berlaku pada 8 Januari 2024 jam 12.30 hari di kilometer 226 Lebuh Raya Utara Selatan dari arah Air Keruh ke Kuala Lumpur. Tindakan telah diambil di bawah kaedah 9/2 LN 166 Palang 59 iaitu tidak memberi laluan kepada kenderaan ambulans dan boleh dihukum di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek tersebut dikehendaki hadir di Mahkamah Rembau pada 20 Mac depan berkaitan kesalahan terbabit. Penonton mohon untuk kita lebih sensitif dan peka terhadap situasi di sekeliling kita. Bayangkan ahli keluarga anda berada di dalam ambulans tersebut dan memerlukan rawatan dengan kadar segera dan ada insan lain yang pentingkan diri menghalang ambulans yang dinaiki ahli keluarga anda. Apa yang anda rasa? Fikir-fikirkan. Beralih ke sumber kenyataan daripada Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkaitan video tular wanita dakwa menerima gangguan seksual. Polis masih belum menerima laporan daripada wanita yang mendakwa dirinya menjadi mangsa gangguan seksual seorang lelaki di Kota Damansara. Semakan mendapati tiada laporan polis dibuat oleh mangsa berkenaan kejadian itu. Polis menasihatkan mangsa untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Tular kononnya cukai keuntungan modal CGT antara cukai tersembunyi yang memberi kesan kepada rakyat. Dakwaan hantaran itu pelbagai sektor terkesan termasuk caruman di tabung amanah saham. Ikuti pencerahannya bersama pasukan Biar Betul. Tular kononnya cukai keuntungan modal CGT antara cukai tersembunyi yang memberi kesan kepada rakyat. Dakwa hantaran itu, pelbagai sektor terkesan termasuk caruman di tabung amanah saham. Situasi bakal menyaksikan penurunan kadar dividen. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit tidak berasas. Menurut Menteri Keuangan Kedua, unit amanah dikecualikan daripada dikenakan CGT. Turut tidak dikenakan cukai pendapatan sumber asing. This is to ensure the rakyat will continue to benefit only from the gains of their hard-earned money and invest in their future. The exemption of FSI takes effect on 1st January 2024 until 31st December 2026. Meanwhile, the exemption of CGT is effective 1st January 2024 until 31st December 2028. Henti sebar maklumat palsu, tidak perlu jadi pakar ekonomi jadian. Penyebaran maklumat seumpama merupakan kesalahan. Terima berita palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi.
Untuk makluman anda semua, ayuh kita teruskan dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Baik, seperti biasa dalam segmen notifikasi ini akan kami wariskan kepada anda poster ataupun hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Seperti biasa bila hari Khamis, malam Jumaat, sudah semestinya jangan lupa untuk saksikan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah mahu atau mampu. Itu yang menjadi persoalan dan juga topik kita pada malam ini, 18 Januari 2024, 9 malam di studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran TV1 dan juga berinteraksi di Facebook dan juga di YouTube TV JAKIM. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Kami juga bawakan siaran langsungnya di Facebook Live TV1. Teruskan dengan Majlis Amanat Tahun Baharu 2024 yang berhormat Menteri Pendidikan. Pada 19 Januari 2024, Jumaat, 9.30 pagi di Auditorium Kompleks I Putrajaya. Satu hari lagi pada 19 iaitu pada hari esok. Jangan lupa saksikan live di Facebook Live-nya kami bawakan secara langsung di EduWeb TV dan Facebook KPM. Ini pula adalah bahagian kesihatan pergigian Jabatan Kesihatan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Mobile Bus at PPR Seri Alam 2, Blok 6 Pudu, Kuala Lumpur pada 20 Januari 2024 Sabtu bermula seawal 8 pagi hingga 2 petang. Ayuh sama-sama kita sertai kempen derma darah. Ini pula adalah jualan madani, koperasi dan usahawan at KUSKOP iaitu JMKU at KUSKOP. Tarikhnya pada 24 Januari 2024 Rabu, waktu 12 tengah hari hingga 3 petang, bertempat di Blok E4 Palang 5, Parcel E, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Putrajaya. Ayuh datang beramai-ramai. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ingat, pastikan sahih setiap hari Senin hingga Jumaat 4.30 petang di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Manakala hari Jumaat hanya di saluran berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.